Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah bersedia. Saya dah cek semua line, harap clear pada malam ni. Dan selamat kita berhujung minggu lagi sekali. Siapa yang kena traffic jam tu angkat tangan, yang balik ke kampung masing-masing. Alhamdulillah, kalau sempat bersama dengan keluarga yang di kampung, mungkin lama tak jumpa ataupun baru jumpa 2-3 minggu lepas. Kan sejak lepas pada PKP ni orang tak sabar, tunggu ada ekstra aje. Dapat cuti 1 hari pun tambah aje 3 hari, dah macam hari raya, betul tak? Hari tu saya cuma nak pergi daripada Shah Alam ke mana? Ke Rawang aje. Lebih daripada sejam sangkut. Jangan main. Jadi tuan-tuan sekalian, alhamdulillah bagi mereka yang dalam keadaan sihat walafiat, kita doakan lagi sekali kepada mereka yang tengah sakit, dan melalui dugaan Allah supaya selalu kita minta mereka bersabar, dan kita sama-sama doakan syafakallah pada mereka, semoga cepat sembuh. Betul? Okey, yang lain malam ni cerita simple, tetapi tak sesimpel bila you tengah sakit. Orang yang tengah, siapa pernah kena ulcer yang lebih daripada seminggu ataupun lebih daripada seminggu, tak apa juga, dia setahun tu minimumnya katakan 3-4 kali. Ada tak? Yang ni yang saya nak fokuskan. Yang lebih daripada 3-4 kali setahun, pun dah dikira banyak dah tu. Tapi setengah orang tu 3-4 kali sebulan. Jangan main. Saya baca kat sini ada yang pernah masa muda-muda dulu dia sakit, bila dah dewasa sikit, sekarang ni dia kata alhamdulillah. You pun tak tahu kenapa dulu ada dan sekarang tak ada. So boleh kita cuba kupaskan. Mungkin dianya berlaku pada apa orang panggil family anda. Kalau anda tak kena, mungkin generasi yang akan datang pula kena. Jadi kita kena share pengetahuan pada malam ini. Boleh? Alright. Fatimah dah masuk. Chris Lim dah ada daripada Bukit Pentajam. Chris Lim, Bukit Pentajam sama kampung dengan saya. Okay. Madam James. Siapa tu? Abian 473. Alright. Kita mulakan. Ada beberapa jenis ulcer yang kita perlu belajar sedikit pada malam ni. Orang putih panggil canker sore ataupun cold sore. Semua ni ada perbezaan. Tapi yang paling ramai kena dia panggil Upchurch ulcer. Tapi nama tu sekali you dengar, lupa terus. Sebab tak penting. Yang risau ialah bila kudis ataupun macam ulcer ni, bulat-bulat tu kan, yang merah-merah keliling tu, dan tengah-tengah tu kadang-kadang warna kuning, kadang-kadang warna putih-putih sikit. Yang kat luar tu memanglah merah dan pedih, dan kadang-kadang sampai you tak boleh bercakap pun, sampai mengganggu proses ataupun kehidupan you seharian, fungsi-fungsi you yang biasa, disebabkan dia rasa sakit tu. Dan sakit yang faham sajalah kat mulut kan, bila nak buka aja kadang-kadang dah sakit, nak bercakap sakit, nak makan lagilah sakit. Jadi macam mana nak enjoy hidup you kan? Simple, tetapi you kena dengar sampai. Kalau penyakit ni dibiarkan terus, ada isu-isu yang kod-kod you terlepas pandang, sehingga kan ada penyakit yang serius seperti kanser pun boleh mengeluarkan keterampilan sakitnya macam ulcer sahaja buat permulaan. Okey. So kita cek, ada selalunya 2 jenis ulcer yang paling kerap berlaku. Lebih pada 20% daripada rakyat kita ataupun kita sendiri kena. Dan 80% daripada semua satu orang kata apa, makhluk yang hidup dinamakan manusia dah pernah kena dalam hidup mereka. That means 80% of us dah pernah berpengalaman kena ulcer. Cuma sikit banyak, kecil besar, ataupun dia sekejap atau lama. Okey. Baik tuan-tuan sekalian, ada 2, satu yang dipanggil canker sore ataupun yang panggil ulcer dalam mulut tu, itu dipanggil canker sore. Tapi nama tu saya kata tak apa, tapi kena bahagikan kepada 2 sebab dia ada perbezaan. Satu yang dinamakan di dalam
mulut, dia selalunya di dalam mulut. Okey, belakang pada bibir you tengok, ataupun dalam mulut sendiri, kat lidah ataupun kat langit-langit, kat belah dalam ya, belah pipi. Itu satu jenis. Satu jenis lagi kat luar, yang you rasa kat luar pada bibir ataupun luar daripada mulut ni. Itu selalunya disebabkan oleh, yang kat luar tu oleh virus, yang dalam tu ada kadang-kadang disebabkan oleh masalah beberapa yang saya cerita sekarang, iaitu contohnya katakan infection ataupun jangkitan yang dalam ataupun nombor dua disebabkan oleh tergigit ataupun you trauma lah, terbelaga ke, ataupun masa gosok gigi kita jolok ke, maksudnya luka. Okey, ataupun orang perempuan terutama sekali masalah hormon, lelaki pun sekarang ada masalah hormon juga. Ada kes-kes yang sedikit ada genetic factor, maksudnya keturunan. Kalau mak bapak you selalu cerita dia orang pun rajin pecah mulut, ada ulcer sampai dah dewasa ni pun ada lagi, you kena hati-hati. Okey, selalunya ada vitamin yang saya akan kupas mendalam sedikit, sebab ramai orang tak sedar. Dia heran kenapa senang sangat dia kena, dan kenapa bila kena tu lambat nak baik kalau bandingkan dengan orang lain. Kan dah ambil macam-macam dah, ubat doktor pun dia ambil, nanti kat farmasi pun dia beli. Tu pun saya nak cerita apa yang bagus you buat. Kalau tak perlu buat kat rumah cukup. Ada bahan-bahan yang mudah kita pakai. Alright. Ada juga jenis-jenis ubat yang you makan. Setengah ubat-ubat yang orang Melayu panggil panas lah. Badan kita terjadi panas, dia boleh jadi ulcer dalam mulut pun. You pernah dengar kan ubat-ubat setengah tu seperti antibiotik atau ubat-ubat ni painkiller, dia boleh menyebabkan, atau ambil steroid, jangan main ada juga jenis-jenis makanan yang you tak sangka dia boleh menyebabkan ulcer. Siapa boleh tahu makanan apa yang you makan? Selalunya kalau allergic lah, boleh pecah-pecah mulut ni, jangan main. Okey, tapi jarang-jarang lah you allergic, you mesti dah tahu kalau benda tu tak boleh makan, pecah mulut, dan kali tak makan lagi dah, so dia tak akan berulang. Saya nak cerita malam ni yang kadang-kadang yang biasa-biasa you makan tu, bila contohnya nenas, yang orang panggil ada orang macam bisa dia tu, dia macam menggigit kan, nenas kan, jaga baik-baik. Ataupun makanan yang terlalu pedas, yang kadang-kadang sampai jadi ulcer pun ada. Setengah orang, of course, makanan-makanan yang acidic, ataupun setengah orang tak sempat air tu nak sejuk sikit ataupun nak jadi suam, you dah langgar dia, maksudnya tengah panas baru siap mamak, baru sampai letak aja kat depan you punya meja tu, you zap, tak sempat nak nak hembus pun, boleh pecah, atau boleh merosakkan lapisan you punya mulut tu, boleh sampai jadi ulcer pun. Okey, lagi ada masalah imun. Kalau you tengah, orang panggil apa, kena attack dengan virus lain, demam lain, ada penyakit lain, maksudnya you diserang oleh, contoh, minta maaf cakap, kalau kena COVID ke apa, atau kena penyakit lain lah, boleh. Selalunya orang yang pergi buat rawatan seperti kemoterapi atau radiasi, kan, radiation tu boleh juga. Jangan main. Dan of course, kalau you tidak orang kata apa, hygienik, tak bersih, tak pandai jaga bahagian gigi terutama sekali, dan setengah orang sampai ubat-ubat gigi pun, kalau salah jenis ubat gigi pun boleh jadi ulcer juga. Okey, makanan-makanan yang selalunya ada benzoid. Benzoid tu adalah preservatif. Tahu tak, jeruk-jeruk semua tu kan, kalau you tengok ada tulis SLS, pernah dengar kan, lauryl sulfate tu dalam you punya ni lah, makanan ataupun kosmetik, jaga baik-baik. Okey, boleh menyebabkan dapat ulcer pun. You perasan tak, benzoid ni kadang-kadang kalau you ambil, siapa pernah ambil makan chips, tahu tak, potato chip atau apa tu yang bulat-bulat tu, dalam
apa orang panggil potato chips lah kan, yang berlapik-lapik, you ambil sampai tengok TV dah habis satu kelongsong tu, yang ada garam-garam dia tu, MSG dia tu, pemanis dia, perasa dia, pengawet dia, yang tu boleh menyebabkan pecah mulut. Setengah orang boleh dapat ulcer of the mouth. Okey, banyak saya cerita tentang yang belakang pada lips ni, sebab yang ni kebanyakan, most of the people have this. Tetapi yang tadi yang kita jangan lupa ialah yang kat luar tu, yang viral tu. Sebab viral tu sebenarnya lebih dangerous. Yang ni selalunya dia akan baik dalam masa paling lama 10 hari lah. Okey, 2 minggu tak baik dah lain cerita. Okey, yang saya baru cerita tadi. Sekarang yang saya patah balik yang cerita tentang virus ni, tadi saya lupa nak cerita stres. Saya tinggal stres kat belakang sekali, sebab sebenarnya stres lah sebenarnya punca utama yang dapat ulcer semua tu. You perasan tak bila nak exam je keluar ulcer ni? Ataupun you yang pekerja kat pejabat ataupun jadi bos-bos ni, bila ada masalah dengan anak buah you ataupun masalah tak boleh selesai, you pun kadang-kadang kena marah dengan bos lagi, you tak boleh jawab dan sebagainya, ataupun ada deadline yang you belum sempat nak buat kerja habis semua tu, boleh dah jadi stres. Kan orang nak ambil exam selalunya dia punya immune system dia jatuh sikit, naik balik, timbul ulcer, kadang-kadang tempat yang sama pula tu. Alright, jadi anda sekalian, bila datang balik cerita kat luar ni, ada satu jenis ialah yang ada blister, ada satu yang tak ada blister. Blister ni maksudnya cecair. Kan you perasan tak, boleh pecah-pecah keluar air tu, selalunya yang tu adalah virus. Dan virus ni, satu lagi you kena tahu, kalau dalam mulut dia jarang ada lebih daripada 2-3 lah katakan. Kalau 2-3 lebih tu dah kira banyak dah. Tetapi kalau yang kat luar tu, kadang-kadang dia kecil-kecil, dia boleh join ni, habis kat tepi-tepi ni atau kat bibir-bibir ni, cecair tu kadang-kadang boleh pecah-pecah, boleh meleleh, boleh jadi macam kuping pun, tahu tak? Macam scar, ada parut-parut sikit, lepas tu dia naik lagi pun ada. Tak elok lah kalau kat luar ni, jadi macam huduh sikit, mulut kita terganggu, macam pecah-pecah bibir ni. So yang kat luar ni selalunya kita kena hati-hati, sebab dia boleh disebabkan oleh herpes. Herpes ni satu virus yang boleh berjangkit. Di suami isteri, kalau masa husband tengah ada ulcer kat luar mulut semua ni, tolong tak payah dekat lah. Maksudnya tak payah tempuh-tempuh mulut, sebab dia boleh berjangkit. Sebab virus kan, dia boleh disebabkan oleh herpes. Jangan main kalau orang-orang yang ada HIV, ada AIDS semua tu, ni boleh mulut-mulut boleh orang kata apa, nampak gejala seperti ulcer ni. Satu lagi orang yang kita lagi takut ialah kena sifilis, penyakit pembiakan melalui seks ni, yang berjangkit daripada seorang ke seorang tu, dahsyat. Selalunya orang ni dia akan komplain kat dia punya private part dia pun gatal-gatal, ada ulcer juga kat bahagian bawah sana. Selalunya kalau sampai mulut pun ada, itu bahaya sangat. Tolong bagi betulkan ni dulu, cari ubat. Dan budak-budak kecil pun kadang-kadang boleh kena masalah hand, foot and mouth. Pernah dengar kan dulu saya cerita tentang sakit jangkitan tangan, mulut dan apa lagi kaki tu. Itu boleh sampai nampak lebih teruk lah, lebih dahsyat lah. Dan kadang-kadang you boleh kena kulat pun. Kulat tu maksudnya sampai ke dalam lidah, boleh jadi macam kapet warna putih tu, tebal je kan, habis. Dia panggil oral thrush. Okay, so bagi saya, kita sampai takat ni kita masih lagi boleh risau, tapi jangan over risau. Tetapi kalau lebih daripada 2-3 minggu dia tak nampak beransur pulih dan tidak sakit pula tu, faham tak? Yang tadi semua saya cerita ni sakit. Okay, dia pedih, dia perit, dia mengganggu kerja you. Tapi bila dia sampai peringkat ataupun you rasa tak sakit tapi ada ulcer, yang tu yang you kena risau. Siapa tahu kenapa? Sebab kanser mulut ni, dia nampak dia punya kudis ataupun ulcer, tapi dia tidak sakit. Yang menakutkan ialah bila dia tak sakit dan tiba-tiba you tengok-tengok you tak ada selera, berat badan you turun, you demam-demam yang tak teruk, malam-malam berpeluh. Itu
contoh-contoh orang kata apa, kena buat biopsi dulu, kenal pasti sama ada kanser ni dah mula stage 2 ke stage 3. Sebab dah nampak tu tak mungkin stage 1 lagi dah. Dia dah mula, kalau gelenjar pun dah mula bengkak kat sini, kita takut dah stage 3, stage kalau dah sampai ke lain tu dah stage 4 kan. Tapi squamous cell carcinoma of the mouth ni kadang-kadang dia boleh kena daripada mulut pun boleh, daripada lidah pun boleh, daripada langit-langit, asalkan kalau terlalu lama tak baik, tolong cek dengan doktor. Baik, tadi saya janji pada anda ada beberapa jenis selain pada stres yang menjadi utama, dia berlaku tanpa you buat apa-apa pun, you tak sedar pun, rupa-rupanya you rasa you makan cukup, diet you okey, tapi tidak balance. Satu. Nombor dua, tak cukup 1-2 vitamin ni yang lebih menjaga kulit-kulit you, perdarahan, dan juga sampaikan kalau you tak jaga betul, vitamin ni akan menyebabkan you akan jadi lemah badan you dan pecah mulut, maksudnya jadi ulcer, dan kadang-kadang sampai lidah pun jadi kembang, jadi bengkak. Lidah boleh jadi bengkak dan orang panggil apa, berkilat. Lidah boleh merah berkilat. Ini disebabkan ada lagi isu-isu sampai you dapat saraf-saraf you jadi kebas-kebas tangan. Dengan mulut tu dah lah sakit kan. Lepas tu you punya mata you tak berapa clear. Weh, dahsyat ni. Lepas tu sampai degupan jantung you pun dah meningkat. Rupanya cek selalu mengantuk je, nampak pucat je. Rupanya tak cukup vitamin B12. Sebab itulah orang yang langsung tak makan benda-benda yang macam daging atau telur kan, kita kan tak galakkan you makan daging banyak dan sebagainya, betul. Tetapi sampai tak tempoh satu titik pun ataupun satu drop benda-benda yang senang dapat B12 ni. B12 ni selalunya dapat daripada ni seafood, daripada organ food, ya, telur, yang tu boleh dapat. So, sebab tu saya lepaskan 2 hari seminggu untuk saya pun mendapat bahan-bahan yang Tuhan jadikan. Memang ada daripada daging-daging yang kalau boleh organik lah. Tapi setelah itu ada juga cara-cara kita dapatkan melalui sayur-sayuran seperti mushroom, seperti sauerkraut. Tahu sauerkraut kan? Sauerkraut ni jeruk gubis. Okey. Lepas tu kalau you nak ambil kimchi pun boleh, nak ambil wheatgrass daripada laut, namanya rumpai laut. Semua-semua ni ada B12. Ya, kalau you pergi kat supermarket yang moden-moden, ada nama nutritional yeast. Ya, beli, tulis kat situ nutritional yeast, dalam tu ada B12. Sedap lah tu benda tu. Okey. Kalau you nak ambil kat farmasi, disebabkan selalu sangat pecah mulut ni, you dah jaga diri semua, cuma vitamin B12 ni je tak cukup. You ambil nama metylcobalamin ni, B12, okey, metylcobalamin. Okey, ambil bukan cyanocobalamin, ambil metylcobalamin. Ingat, sebab yang ni lebih cepat baik. Selain pada tu, kat rumah you gargle dengan air garam, ataupun siapa yang berani, kalau pedih sangat tu, ambil pedap garam tu letak atas lidah tu, memang cun lah, pedih gila tapi cepat baik. Okay? Lagi ada jual macam-macam gel, macam Bonjela lah, Diflam, pernah pakai kan? Siapa yang sakit mulut, ini kawan rapat you lah kan. You boleh kumur, ada jual, yang bagi hilang sikit sakit tu, dia panggil analgesic, ataupun boleh rasa macam kebas sedikit, hilang sakit lah. Sekurang-kurangnya sebelum you makan, you kumur dulu sikit, lepas tu you makan. Dia tahanlah setengah jam. Okay? Sementara dia nak baik balik. Okay? Sebab tu you kena kuatkan immunity you, dan cukup vitamin mineral you. Sebab apa? Dari sudut kecepatan datang bantuan daripada sel-sel yang bagus-bagus tu, supaya dia tidak, orang kata pemalas nak betulkan you punya ulcer tu. Okay? So satu lagi dia panggil folic acid. Okay, pun semua ni dalam B vitamin lah. Nombor 2, you kena rajin cari vitamin C. Tahu vitamin C kan? Banyak lah, daripada lemon, buat minuman banyak-banyak.
Okey, minum hydration memang penting lah. Jangan bagi kering badan pada masa ni, sebab lagi kering lagi sakit dan lagi lambat nak baik. Okey, lepas tu of course you boleh ambil sacha inci oil, sebab omega 3 adalah lawan radangan. Very important, dua, vitamin D3K2 dengan saya kata apa terlebih omega 3. Ini memang you baca kat mana pun, siapa-siapa yang ada radangan, maksudnya inflamasi, dua ni wajib, D3K2 dengan omega 3. Vitamin C memang terkenal, dan tadi saya kata apa, B12. B12 you boleh cari sendiri, ada kat farmasi, no problem. Last kali ialah bagi mereka yang selalu sangat tak pasti sama ada dia nak pergi jumpa doktor, tak pergi jumpa doktor, senang je. Okey, apabila dia lebih daripada 2 minggu tak baik, you kena jumpa doktor. Senang fikir. Okey, kalau 3 minggu, sebulan tu kira dah lambat sangat. Sebab apa? Saya bukan apa, saya yang risau yang ujung saya cerita tadi tu. Sebab saya pernah tengok orang kena cancer of the mouth, bila dah kena operate besok, masya-Allah, kesian dia. Dia kalau kena kat lidah tu, sebelah lidah kena potong. Bayangkan, nak cakap dah tak sama macam dulu kan, nak makan dah tak sama. Kalau dia kena sampai kat pipi atau masuk ke dalam belakang ni, lepas tu kena pula tulang rahang ni kat sini, kadang semua ni kena potong ni. Habis. Lepas tu kena radiasi lagi, kena kemo lagi. Saya ada kes-kes yang saya pernah tolong rawat. Memang kesian, betul. So saya minta anda pada malam ni, walaupun saya cerita cuma ulcer, padahal saya berminat untuk you menjaga supaya tidak sampai kena kanser. Okey, dengan itu saudara-saudara sekalian, saya sejak 2-3 hari lepas, bila saya minum dalam Royal Coffee ni dalam gelas, tak sedap lah, sebab dia jadi sejuk. So saya ambil cucu saya punya flask, saya pinjam, masukkan, ni masih panas. Jadi lepas saya bagi lecture macam ni, nanti saya boleh minum, no problem. Saya harap anda pun boleh enjoy Royal Coffee, sebab lagipun kita dah extend kita punya promosi sampai hari Selasa ni. Bagi mereka yang penganut agama Hindu, saya mengucapkan Happy Diwali. Yang lain, kita harapkan kita sama-sama mengucapkan wish them well. Maksudnya kita bersama-sama sebagai satu rakyat Malaysia. Saya mengharapkan kita ramai-ramai rajin bekerjasama, sebab kita nak dunia kita bahagia, akhirat kita syurga, dan kita pandai-pandailah lepaskan, let go. Okey, yang lepas-lepas tu supaya kita boleh feel good all the time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.